batal wuduk jika bersentuh akan dia. Kata Madabiri pada masalah tempat membatalkan wuduk daripada faraj orang perempuan. Pada yang semalam tu dia katanya dan dikehendaki dengan faraj perempuan yang membinasakan wuduk itu, iaitu berjumpa dua bibirnya atau lubangnya tiada kelilingnya, maka iaitu yang meliputi dengan lubang. Ingat. Maka daripada di situ kata oleh Madabiri, katanya bukan kait bahawa ada dua bibir yang meliputi lubangnya, bukan sekadar itu saja. Tetapi yang dikehendak dengan kait itu ialah barang yang meliputi, yang melikungi lubang jalan beranak dan kelilingnya, kawasan keliling yang lain daripada lubang. Hingga awalnya, awal tu sebelah atas. Kalau duduk berdiri, kalau berdiri itu mana awal tu sebelah atas. Dan akhirnya, akhir itu sebelah bawah. Itu pun masuk juga. Maka yang bertangkup, sentuh satu sebelah tu sebelah ni tu jadi sentuh, jadi bersentuh, itu yang bertakuk. Maka yang bertakuk dua bibirnya batal wuduk. Jadi batal wuduk jika bersentuh akan dia. Dia semalam tu dia katanya sekadar bibir yang melikungi akan dua lubang saja, bukan. Tapi kata Madabiri bukan maksudnya begitu. Bahkan dua bibir yang bertakuk yang melikungi dua lubang dan sebelah bawah pada tu sikit dan sebelah atas. Kata Bujairimi ibarat dan kata Bujairimi. Apa kataan Bujairimi dan ibarat syarah Rod bagi musannif, yakni dikehendaki musannif tu ialah Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Syarah Rod, nama dianya Asnal Matalib. Dia katanya nakal daripada kitab Syarah Raud. Raud, dia baca Raud, Ra Fathah. Dan dikehendak dengan kubul perempuan. Kubul perempuan yang membatalkan wuduk sekiranya kalau sentuh, iaitu dua bibir daripada awal keduanya, dua bibir, mana sebelah atas. Daripada awal keduanya, awal dua bibir, sebelah atas, atas sikit pada tepat berkhitan. Hingga akhir keduanya, ini sebelah bawah. Akhir keduanya, dua bibir itu sebelah bawah. Itu dikehendaki dengan kubul perempuan yang membatalkan wuduk. Dua bibir mulai daripada awal hingga ke bawah. Tiada barang yang pada lubangnya jua, bukan betul dengan lubang tu saja, bukan. Seperti barang yang memberi waham, beri salah faham, yakni mughalat. yakni salah padanya pada barang jamaah daripada orang yang mutaakhirin, yakni daripada ulama mutaakhirin. Jadi setengah daripada cakapan ulama mutaakhirin dia beri waham, beri salah faham katanya
tempat yang membatalkan wuduk daripada farad perempuan tu ialah dua bibir yang betul dengan yang betul dengan lubang, maknanya jalan beranak tu saja. Bukan begitu. Bukan mula daripada atas tu lagi. Entah. Maka adalah tempat khitan itu, tempat khitan daripada kemaluan perempuan tu pada faraj, jikalau panjang keluar daripadanya daripada faraj. Timbul naik banyak lagi. Daripada zahir sekalipun. Maka setuh di situ pun membatalkan wuduk. Inilah yang mu'tamad. Khilaf barang yang menakal oleh Madabiri daripada Inani adalah tempat khitan itu bukan daripada faraj. Itu dhaif. Itu dhaif. Jadi maknanya di situlah mulai daripada atas sikit pada tempat khitan tu turun sampai ke bawah. Maka di situlah kawasan dua bibir tu sentuh di situ membatalkan wuduk. Dan kandak ni dikandak dengan halqah dubur, tempat berjumpa pada keliling lubang. Ni masalah dubur pula. Jalan qada hajat besar di mana tempat yang qada yang membatalkan wuduk. Dia katanya tempat yang membatalkan wuduk itu di halqah dubur tu saja. Halqah dubur. Lepas tu halqah dubur tu tempat berjumpa, bertemu pada keliling lubang. Di situ, situ kalau nak banding macam pintu. Apabila hajat nak keluar, dia terbuka. Apabila lepas qada hajat, di situ tertutup. Maka yang tempat buka tutup di situlah dikatakan halqah bulatan. Bulatan itulah yang keliling pada lubang, pada jalan keluar najis itulah. Situ saja yang membatalkan wuduk. Maka tiada batal wuduk dengan bersentuh dengan safhah. Dengan safhah dua papan. Dengan safhah papan. Yang bertangkup yang bersentuh antara satu sama satu, satu lagi antara keduanya. Jadi antara dua safhah itulah, dua papan tu, sebelah dalam tu apabila kalau kita meninggung dia terbuka, apabila kita berdiri dia tutup, maka di situ dah bukan tempat yang membatalkan wuduk. Dengan sebabnya hanya tempat yang membatalkan wuduk betul halqah tu saja. Tempat yang macam itu. Dan atas dua bibir yang bertangkup pada farad perempuan. Sekali lagi, maka tiada tak sempat nak baca. Halqah tu asalnya dia bulat. Dia bulatan. Maka di situ tu apabila kalau hajat banyak tu dialah kalau nak potong pun potong dengan situlah. Kalau hajatan keluar tu, najis keluar tu jadi panjang, kalau nak potong dengan situlah. Jadi macam kalau kita kalau mulut gigi depan. Begitu. Maka dia katanya maka tiada batal wuduk dengan bersentuh dengan safhah yang bertangkup, yang bersentuh antara keduanya dua safhah. Situ tidak batal wuduk. Dah lepas
daripada halqah. Bukan dia kawasan halqah. Sebab di situ yang bertangkup, safhah yang bertangkup tu ketika kita meninggung dia terbuka, apabila kita berdiri dia bersentuh, dia bertangkup. Situ, kalau sentuh di situ pun itu dah bukan tempat yang membatalkan wuduk. Dan di atas dua bibir yang bertangkup pada farad perempuan, ini tempat yang tidak membatalkan wuduk. Jadi takdir kalamnya, maka tiada batal wuduk dengan bersentuh di atas dua bibir yang bertangkup pada farad perempuan. Sebelah atas ni, dia tidak membatalkan wuduk. Kalau bibir mulut ni, kalau sini tak batal lagi. Kalau kita tutup mulut ni, sini tidak batal lagi. Dan pada hari-harinya, ini pun tidak membatalkan wuduk. Dan pada hari-harinya, tepat tumbuh rambut. Gitu dah. Dan pada hari-harinya, tepat tumbuh bulu-bulu itulah. Dan dua bijinya, sebelah bawah pada zakar orang lelaki, dua biji itu pun bukan dia zakar, tidak membatalkan wuduk. Dan asal zakar yang di bawah bijinya. Dan asal zakar yang di bawah bijinya. Dia zakar orang lelaki, dia lalu kat bawah dua biji. Syarat dia. Kalau itu tahu sendirilah. Dia kalau pokok yang kata zakar tu yang tumbuh di atas bumi, yang tumbuh di atas bumi tu dikatakan zakat. Maka akar dia sebelah bawah tu, akar dia yang ada kat dalam tanah, kalau nak banding, akar dia lalu kat bawah dua biji. Situ. Dan asal zakar yang di bawah dua bijinya, itu pun bukan dia tempat yang membatalkan wuduk. Dan bulu yang tumbuh di atas zakar sebelah atas. Sebelah atas. Bulu yang tumbuh sebelah atas daripada zakar tu, di situlah panggil ari. Bulu tu panggil bulu ari-ari. Yang katanya sunat cukur bagi orang lelaki, sunat cabut bagi orang perempuan. Dan bulu tempat yang tumbuh di atas zakat ini sebelah atas pada zakarnya. Maka itu pun ia juga tidak membatalkan wuduk. Dan di atas faradnya sama juga. Bulu yang tumbuh sebelah atas daripada farad tu, maka tidak membatalkan wuduk. Dan barang antara kubul dan dubur bagi orang perempuan. Ada dinding. Ada dinding kawasan situ, dia menghalang, menyekat di antara dubur dan kubul. Jalan kencing, jalan beranak dengan jalan qada hajat besar tu. Di situ tidak membatalkan wuduk juga. Habis. Keempat daripada yang membinasakan wuduk itu berjumpa dua kulit lelaki dan perempuan. Keempat daripada yang membinasakan wuduk itu. Yang keempat daripada beberapa perkara yang membatalkan wuduk itu ialah berjumpa, bertemu, bersentuh dua kulit lelaki dan perempuan. Tapi lelaki perempuan tu yang ajnabi. Maknanya yang ajnabi, bukan mahram. Maklum. Dan orang yang sudah khasi, yakni yang dibuangkan dua bijinya.
Itu panggil orang yang sudah khasi. Khasi maknanya orang yang dibuangkan 2 bijinya. Atau yang sudah dikeratkan zakat. Keratkan zakat saja dia panggil majbub. Kalau dikerat, dipotong, kedua-dua zakat dipotong, 2 biji dipotong, dia panggil mamsuh. Dan orang lelaki lah yang sudah khasi. Yakni yang dibuangkan 2 bijinya. Atau yang sudah dikerat, dipotong zakatnya, itu pun sama. Masuk dalam kata orang lelaki juga. Walaupun kita katanya, kalau nak dapat anak, dah tak dapat lah orang ni. Orang khasi dah tak dapat anak. Orang yang dipotongkan zakat pada adatnya tak dapat dah anak. Tetapi kalau bersentuh dengan mereka, lelaki perempuan, maka membatalkan wuduk juga. Walaupun dia sekarang tu, dua-dua benda tu dah dibuangkan sekalipun. Maka kalau bersentuh di antara lelaki perempuan tu membatalkan wuduk juga. Sengaja ada ia bersentuh, ia berjumpa 2 kulit itu atau lupa. Jadi bersentuh di antara kulit lelaki perempuan tu dengan secara sengaja atau dengan secara terlupa, maka sama pada membatalkan wuduk. Sengaja pun membatalkan wuduk, terlupa pun membatalkan wuduk juga. Macam suami isteri, suami ada wuduk ke atau isteri ada wuduk, maka terlupa kata ada wuduk. Sentuh suami sentuh isteri, maka itu dah membatalkan wuduk. Dengan syahwah atau tiada bersentuh antara kulit lelaki perempuan tadi, yang ajnabi itu dengan secara syahwah atau tiada, begitu, maka membatalkan wuduk. Ini ingat, ada setengah orang tu dia fatwa katanya, kalau tak ada syahwah tidak membatalkan wuduk. Itu salah. Baru-baru ni pun ada dengar, tidak membatalkan wuduk suami menyentuhkan isteri, isteri menyentuhkan suami, tapi dengan tidak ada syahwah, dia katanya tidak membatalkan wuduk. Itu salah. Tengok di sini jelas, dengan syahwah atau tiada. Dengan syahwah, suami isteri itu, artinya bukan suami isteri tapi orang ajnabi. Orang ajnabi paling kurangnya sepupu. Begitu. Sekiranya sah berkahwin, maka bersentuh tu dengan syahwah atau tidak, maka membatalkan wuduk semata. Dengan syahwah atau tiada, adakah menyentuhkan dengan tidak ada syahwah? Boleh jadi isteri membelakan suami yang sakit. Pada masa sakit memang tidak ada syahwah, dia kata. Maka itu tidak membatalkan wuduk, bukan dia. Tengok di sini jelas, bersentuh dengan ada syahwah ataunya dengan tiada syahwah. Sekalipun. Seperti perawat perempuan menyentuhkan yang sakit tu orang lelaki, memang mereka tidak ada syahwat sebab orang sakit, maka sekiranya menyentuhkan kulit itu membatalkan wuduk. Dengan anggota yang salim atau yang lasa, tengok luas. Sentuh tu dengan anggota yang salim, yang sejahtera, yang elok, yang sihat, atau yang lasa, yang dah mati, yang tak boleh bergerak. Misalan, kita katanya orang tu dia tangan dia dah lasa, dah kering, tak boleh bergerak, keras, macam kayu. Maka sekiranya perempuan, orang ajnabi menyentuhkan di situ, maka membatalkan wuduk juga.
Walaupun kaki tangan tu dah lasa sekalipun, maka membatalkan wuduk juga. Dan tengok, dan jikalau daripada jin sekalipun, kita manusia lelaki menyentuh jin perempuan, batal wuduk. Kita manusia yang perempuan menyentuh jin lelaki pun membatalkan wuduk. Itu maknanya dan jikalau daripada jin pun membatalkan wuduk juga. Tapi masalah daripada jin ni apabila tahakkuk, apabila nyata jelas lelaki atau perempuan. Jelas kata jin yang sentuh tu ialah jin lelaki. Kalau orang perempuan. Atau perempuan atau jin yang sentuh tu jelas kata jin perempuan. Atas kaul yang muktamad. Atas kaul yang muktamad, sekiranya kalau jin tu jelas kata lelaki, jelas kata perempuan, apa maknanya rupa dia tu kita tahulah orang yang bersentuh dia orang yang bahagian dia tu dia jelaslah katanya ni jin lelaki, ni jin perempuan. Maka sekiranya kalau bersentuh maka membatalkan wuduk atas kaul yang muktamad. Dan jikalau bukan rupa lelaki atau perempuan. Tengok. Dan jikalau bukan rupa lelaki atau perempuan, jin yang disentuh tu bukan dia zahirkan rupa dia. Dia buat rupa bukan rupa orang lelaki. Dia buat rupa bukan rupa orang perempuan sekalipun. Jikalau dengan rupa anjing sekalipun membatalkan wuduk. Jin, contohnya kalau kita katanya perawat sihir masalah, dia ada wuduk. Lepas tu jin perempuan, zahir, datang dengan rupa anjing. Tapi dah nyata katanya anjing itu ialah jin perempuan. Maka sekiranya kalau dia sentuh anjing itu membatalkan wuduk. Sama ada hidup atau mati. Ini kembali kepada asal. Menyentuh lelaki perempuan itu membatalkan wuduk sama saja lelaki dia masih hidup ataunya dah mati. Sebab tu mayat isteri masalah. Isteri dia meninggal. Selepas pada meninggal tu mandi, selepas pada mandi dia ambil wuduk kepada mayat isteri. Suami ada wuduk. Maka sekiranya suami itu kucuk mayat isteri yang sudah mati, maka membatalkan wuduk suami. Adapun wuduk isteri, wuduk mayat isteri dia tidak batal lah sebab dia dah mati. Begitu juga. Isteri ada wuduk, kucuk mayat, menyentuh mayat, suaminya membatalkan wuduk. Itu mana katanya sama ada hidup atau mati. Sama ada dengan anggota yang asli atau yang zaid, yang tambah, yang lebih. Contohnya ada setengah-setengah orang tu ada jari yang keenam pula. Ada jari yang keenam, yang ketujuh katalah, maka sentuh dengan jari yang lebih daripada 5 tu, maka membatalkan wuduk juga. Kita pegang di situ, bersentuh di situ, membatalkan wuduk juga. Dan jikalau dengan daging sil'ah, dan jikalau sentuh dengan daging, jikalau sentuh dengan daging sil'ah, ini daging yang tumbuh, yang panjang, panjang tak kira lah.
maka membatalkan wuduk juga. Membatalkan wuduk juga. Jadi ada setengah-setengah orang tu dia ada keluar daging daripada kulit dia. Ada tumbuh naik. Maka tumbuh naik jadi macam belala. Jadi macam belala, tumbuh naik, besar jari masalah. Ada panjang 3 inci masalah. Maka sentuh di situ pun membatalkan wuduk juga. Dan dengan kulitnya yang bergantung, dan dengan kulitnya yang bergantung, itu pun membatalkan wuduk juga. Kulitnya kulit seorang yang bergantung. Contohnya kat lengan dia. Dia kena duri masalah. Apabila kena duri itu dia tarik jadi kulit tu terkoyak jadi turun ke bawah. Maka kita katanya dia kena duri ke, kena kayu ke, ataunya kena pisau ke, maka kulit dia tu terkeluar. Keluar, maka bergantunglah kulit itu lekat kat badan dia lagi. Maka sentuh kulit di situ pun membatalkan wuduk. Sekali pun, semuanya umum tu sekali. Habis di situ. Kemudian dia sebut pula dalil kerana ayat. Kerana ayat. Ini seolah katanya sebab membatalkan apa dia? Berjumpa dua kulit lelaki perempuan setengah daripada perkara yang membatalkan wuduk kerana ayat. Pada maknanya begitu. Berjumpa dua kulit lelaki dan perempuan setengah daripada yang membinasakan wuduk kerana ayat aw lamastumun nisa. Aw lamastumun nisa, atau bersentuh kamu akan perempuan. Kamu tu orang lelaki, akan perempuan, ini perempuan yang halal nikah. Perempuan ajnabiyah. Tak kiralah lelaki menyentuh perempuan ke atau perempuan menyentuh lelaki ke, sama-sama batal. Yang menyentuh pun batal, yang kena sentuh pun batal. Tak kira lelaki atau perempuan. Sebab dia guna lamastumun nisa. Mana? Sentuh menyentuh. Sentuh menyentuh. Mana kamu menyentuh dia, dia menyentuh kamu. Maka tiap-tiap perkara itu dan yang kena sentuh batal wuduk kedua-dua perkara. Aw lamastumun nisa, atau bersentuh kamu akan perempuan. Bukan makna jamak. Lamastumun nisa bukan makna jima'. Yang ni jima' akan perempuan. Jadi maknanya kita Imam Syafi'i dia katanya lamastumun nisa tu pakai makna asal. Makna zahir ialah sentuh, sentuh menyentuh. Lelaki menyentuh perempuan, perempuan menyentuh lelaki. Membatalkan wuduk. Tapi ada setengah mazhab dia tafsir katanya lamastumun nisa mana jama'tumun nisa. Lamastumun nisa dengan makna jama'tumun nisa. Manakala sentuh kulit lelaki perempuan, mata-mata menyentuh tu tidak membatalkan wuduk. Tidak membatalkan wuduk. Hanya nak jadi batal wuduk tu dia kata lamastumun nisa, mana menjimuk oleh kamu akan perempuan. Jadi jimuk itu membatalkan wuduk. Sentuh kulit tidak membatalkan wuduk. Sebagaimana maklum dalam mazhab Hanafi. Kerana bahawasa yang demikian itu. Kenapa bukan makna jamak
jama'ah. Kerana bahwasanya makna jamak. Kerana bahwasanya makna jamak. Kerana bahwasa yang dimaksud itu makna jamak tu menyalahi zahir. Mana bukan makna yang zahir. Bukan makna yang zahir. Jadi bukan makna yang zahir, bukan makna yang muawwal dia panggil. Maka Imam Syafi'i dia pakai makna yang zahir, ialah menyentuh lah. Tapi tidak tanggung dengan makna jamak, tapi dalam bahasa Arab ada. Sentuh dengan makna bersetubuh tu ada. Dah bersentuh, kau dua orang ni dah bersentuh. Kau dua orang ni dah bersentuh. Apabila qadi tanya, dah bersentuh, apa maknanya? Dah berlaku bersetubuh. Ada juga dalam bahasa Arabnya begitu, tapi bukan makna yang zahir. Begitu. Dan makna lamas itu bersentuh kulit. Dan makna lamas itu bersentuh kulit. Bersentuh kulit. Sama ada dengan tapak tangan atau lain daripada tapak tangan. Jadi maknanya sentuh dengan tapak tangan itu dia juga. Tapi kalau lamsun ni maknanya sentuh. Tapi tak mesti dengan tapak tangan. Kalau kucuk pun sentuh. Maknanya kalau kalau kita berjalan-berjalan bertemu, kaki kita pijak kaki dia. Macam masa ketika tawaf. Ketika tawaf, orang lelaki tak boleh pakai stupin. Maka kita berjalan-berjalan, pijak kaki orang perempuan. Maka itu pun panggil lamas juga. Panggil lamas juga. Begitu. Sebab tu dia guna tak sama. Kalau kita perhati daripada masalah yang dulu sebelah atas, masalah sentuh farad tu, tengok baris yang ketiga sebelah atas, massa. Terjemuh menyentuh. Menyentuh. Tapi dengan tapak tangan. Kalau dengan lain tak panggil masun. Itu dia berbeza. Kita bahasa Melayu sentuh sterik. Tapi kalau bahasa Arab massa, tengok man massa farjahu tawadda, bagi yang ketiga sebelah atas, barang siapa menyentuh akan farad. Itu massa, tapi nak panggil massa sentuh dengan tapak tangan. Lepas tu sama juga idza afdha ahadukum biyadihi. Itu syarat kena guna tapak tangan. Adapun masalah kulit lelaki perempuan ni, dia guna dengan lamsun. Dia guna dengan kalimah lamsun. Tak guna kalimah massa. Dia guna dengan kalimah lamsun. Berbeza tulisan dia tu. Lamsun mana bersentuh tapi tak mesti dengan tapak tangan. Kalau kita berjalan pijak kaki orang perempuan, panggil apa? Panggil lamsun, tak panggil masun. Kalau suami kucup isteri, panggil lamsun, tak panggil masun. Gitu. Maka yang membatalkan wuduk tu ialah lamsun. Membatalkan wuduk
Masalah kulit lelaki perempuan tu ialah lamsun, bukan masun. Sebab tu tak guna tangan, guna yang lain pun sama. Bahu ke masalah, siku dengan siku ke masalah, katalah kaki dengan kaki ke masalah, maka jadi lamsun. Sebab tu dia katanya, dan mana lamsun itu bersentuh kulit, sama ada dengan tapak tangan atau lainnya. Sentuh tu dengan tapak tangan pun lamsun, dengan lainnya, lain pada tapak tangan pun lamsun juga. Jadi maknanya kalau kita sentuh dengan tapak tangan, tu kita sentuh, kita pegang lah. Contohnya kalau suami pegang tangan isteri. Suami pegang tangan isteri. Masun pun panggil, lamsun pun panggil. Tapi kalau suami kucuk isteri, lamsun dipanggil, masun tak panggil. Itulah. Atau dikata maknanya bersentuh dengan tapak tangan dan dihubungkan yang lain itu dengan dia. Atau kita nak hurai begini pun boleh juga. Lamsun ni sentuh dengan tapak tangan. Asal. Artinya nak hurai begini pun boleh juga. Lamsun ni sama dengan masun. Lamsun sama dengan masun. Ialah sentuh dengan tapak tangan. Tapi dalam masalah bab membatalkan wuduk, dia kata dan dihubungkan, yakni diserupakan. Diserupakan yang lain daripada tapak tangan. Yang lain itu, yakni lain daripada tapak tangan dengan dia dengan tapak tangan. Jadi maknanya kita boleh juga kalau nak urang gini. Lamsun ialah sentuh dengan tapak tangan. Lepas tu sentuh dengan kulit yang lain daripada tapak tangan, diserupakan. Dikiaskan, diserupakan, dihubungkan dengan tapak tangan. Dihubung tu yakni pada membatalkan wuduk. Dihubung tu maknanya pada membatalkan wuduk. Gitu. Dan atasnya Syafi'i. Dan atasnya Syafi'i. Dan atasnya Syafi'i ni dan berlaku atasnya oleh Imam Syafi'i. Dan berlaku atasnya oleh Imam Syafi'i. Tafsir begini. Dan atasnya ni dan berlaku atasnya oleh Imam Syafi'i. Maknanya Imam Syafi'i berlaku mengikut huraian yang kedua. Mana bersentuh dengan tapak tangan. Itu yang kedua ni. Imam Syafi'i ambil yang kedua. Yang berlaku oleh Imam Syafi'i, yang dijalani oleh Imam Syafi'i, dia katanya Imam Syafi'i ambil perkataan yang kedua. Ialah maknanya bersentuh dengan tapak tangan. Makna lamsun tu bersentuh dengan tapak tangan. Lepas tu yang lain daripada tapak tangan tu diserupakan dengan tapak tangan pada membatalkan wuduk. Gitu. Itu maknanya dan atasnya Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i berlaku di atas huraian tafsir yang kedua. Gitu. Habis. Dan mana yang demikian itu kerana bahawasanya tempat sengka bersedap-sedap. Maka kita akhir di situ dulu pada hari ini. Dan makna yang demikian itu kerana bahawasanya tempat sengka bersedap-sedap.
Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فارتضنا علينا وافتح جدنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Ya, sama-sama Haji. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.